InsyaAllah kita InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita membina satu suasana yang beriman, yang Islam kepada Allah. Marilah sama-sama kita mohon ampun kepada Allah kerana dengan kelemahan kita, keaiban kita, dosa-dosa kita, segala yang kita kata sebagai perkara yang merosakkan hubungan kita dengan Allah itu, kita minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita sama-sama membaca syahadah, membaca syahadah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita akan buat satu tajuk barulah yang berkenaan dengan jalan untuk kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut pandangan daripada ulama-ulama yang muktabar, yang antaranya ialah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah radhiyallahu an, iaitu antara ulama-ulama besar dalam fiqh dan dalam tasawuf, begitu juga di dalam bahagian-bahagian dakwah. Dan juga kepada Syekh Abdul Hamid, iaitu Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, dan juga merupakan orang-orang antara imam-imam yang besar, dan juga antaranya ialah ulama-ulama yang ada di sebelah kita sinilah, antaranya Syekh Al-Fadhil Ustaz Haji Ahmad Haji Cik Din, begitu juga dengan kita Ahmad Junaidi, dan juga kita ingin sama-sama mengenangkan jasa-jasa para ulama kita. Tok kenali contohnya Syekh Ahmad Fatani, Syekh Daud Fatani, antara ulama-ulama yang ada di zaman sebelum kita, dan sampailah kepada tabi'in, sampailah kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua itu kita ingin sama-sama memanjangkan rasa sayang kita, kasih kita kepada mereka. Kita berhajat, berdoa supaya kita menjadi murid-murid mereka, menjadi murid-murid mereka, menjadi pelajar-pelajar mereka yang mencontohi
amalan-amalan mereka yang mencontohi akhlak mereka, orang-orang yang soleh ini. Jadi kita nak sama-sama merasakan kebahagiaan bersama-sama dengan didikan tuan-tuan guru kita. Kerana mereka lah yang menjadi cahaya ke dalam hati orang-orang beriman, orang-orang yang ahlul haq ini, orang-orang yang hidup bersama kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan mulakan satu tajuk baru, kekuatan bersama dengan zikrullah. Dan sebelum kita pergi jauh, kita akan melihat sedikit beberapa konsep asasnya sebelum kita berbincang tentang zikir-zikir yang kita boleh amalkan, zikir-zikir yang boleh kita jadikan sebagai malakah, jadikan sebagai satu cara hidup, satu yang berdarah daging dalam hidup kita ini. Yang pertama sekali ialah kita mahu memahami satu konsep, iaitu berkenaan dengan konsep pembersihan diri, tasawuf. Konsep tasawuf pembersihan diri yang sekarang ini merupakan salah satu perkara yang paling penting lah, membersih diri. Kerana ramai orang kata dia nak mengikut tasawuf dan sebagainya, tapi kita dapati hari ini terlalu banyak pula ajaran-ajaran yang macam-macam yang tidak rujuk kepada konsep ahli sunnah wal jamaah salafus salih. Malahan kita melihat hari ini konsep pembersihan jiwa ini, pembersihan diri ini kadang-kadang disalah tafsirkan dengan berbagai perkara. Itu kita tengoklah insya-Allah sikit sebanyak pandu kepada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang muktabar sebelum ini insya-Allah. Dan kitab-kitab ini sebenarnya saya gabungkan pandangan-pandangan mereka mengikut apa yang saya rasakan sesuai untuk zaman kita pada hari ini, pada masa saat inilah. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita faham sungguh-sungguh, kita menghayati sungguh-sungguh bahawa kita kena memahami tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita dan tugas kita, apa fungsi kita, apa tujuan hidup kita, dan musuh yang kita ada. Dalam Al-Quran Allah gambarkan bahawa tujuan hidup kita untuk ibadah pada Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini suratul Zariyat ayat 56. Allah gambarkan, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mengabdikan diri kepadaku. Ini benda yang kita nak kena rasa, nak kena minta supaya kita jadi hamba Allah. Sebab tu kita nak mulakan juga pada hari ini dengan kita satu perasaan rendah diri pada Allah. Perasaan kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Kerana apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, segala-galanya itu tidak akan berbaloi sekiranya kita tidak menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang lain. Jadi Allah gambarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, Allah firman dalam surah Az-Zariyat ini, melainkan supaya beribadah. Maknanya hidup kita ni hanya bermakna untuk beribadah. Apa yang kita buat mesti ibadah. Tidak ada yang ghairul ibadah, tidak ada selain ibadah. Yang lain beribadah itu panggil maksiat. Jadi kita nak kena rasa begitu. Nombor satu, makan kita, minum kita, tidur kita, bangun kita, gerak kita, diam kita, melihat kita, mendengar kita, bercakap kita, semua ibadah. Bekerja kita, apa lagi bekerja kita kan, belajar kita, semua ibadah. Jadi kita nak rasa yang kita laku semua ibadah. Hatta sampai nak pakai kasut, tak nak pakai kasut, nak pakai baju, ibadah. Itu dalam rangka ubudiyah, dalam rangka kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu, yang Tuhan yang telah menjadikan kamu itu, rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu, wal ladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, supaya apa? Supaya kamu bertakwa. Jadi ibadah ni, apa makna ibadah? Ibadah ni maknanya kita buat segala yang Allah perintah. Segala yang Allah perintah kita buat, ataupun segala kebaikan yang baik-baik lah, yang ma'ruf kita buat dalam rangka nak dapat redha Allah. Dalam rangka nak dapat redha Allah. Yang ini makna ibadah. Segala yang Allah perintah kita buat, segala yang Allah larang kita tinggalkan. Segala. Ini kita kena tunduklah. Sebab tu kita kena rendahkan hati kita pada Allah. Kita kena tunduk diri kita pada Allah. Apa yang Allah perintah kita buat, apa yang Allah larang kita jauhkan. Kenapa kita buat tu? Nak dapat redha Allah, nak dapat redha Allah. Jadi itu beribadah. Jadi manusia itu sebenarnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan untuk kita melakukan perkara itu,
maka kita telah diberikan amanah. Allah beri amanah kepada kita. Apa amanah kepada kita? Untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Bukan berebut kuasa, bukan politik, bukan pemimpin politik, pemimpin yang beriman, bertakwa berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ini hendak menjadikan khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini. Khalifah ni maknanya pengganti Allah, pengganti Allah. Jadi memulai dengan kita, maknanya kepimpinan ini perintah Allah. Bukan kita nak berebut kepimpinan macam sekarang ni. Kita bukan nak berebut kepimpinan, tapi kepimpinan itu perintah Allah. Perintah Allah dalam rangka nak melaksanakan ubudiyah kepada seluruh makhluk dan diri kita. So kepimpinan itu, sebab tu Allah gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap kamu pemimpin. Kullukum ra'i, setiap kamu pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya, mas'ulun, akan disoal tentang apa yang kamu pimpin tadi. Sebab itulah kepimpinan bermula dengan memimpin diri kita. Belum cakap pemimpin mana-mana, kita kena mula dengan memimpin diri kita. Ini kepimpinan. Jadi di akhir zaman ini, orang yang boleh memimpin, maknanya orang yang ada kekuatan. Ada kekuatan baru dia boleh memimpin. Tak ada kekuatan, orang lain memimpin. Jadi sebab tu hari ini yang memimpin ialah musuh-musuh kita. Musuh Islam yang memimpin hari ini. Di Mulkan Jabariyah, musuh Islam yang memimpin. Jadi bila musuh Islam memimpin, maknanya kita lemah lah. Orang Islam lemah lah. Jadi oleh itu kita kena ambil balik kepimpinan daripada musuh ni, daripada musuh. Sebab Allah perintahkan kita untuk menjadi orang yang memimpin dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka di sinilah kita lihat kepimpinan itu bermula dengan diri kita. Apa yang kita nak pimpin? Ini perkara yang penting. Kalau kita kata saya nak memimpin diri, adakah saya nak memimpin diri sehingga saya digelar sebagai ketua, sebagai majikan, bos, sebagai orang yang dipangkat? Jadi memimpin bermula dengan memimpin diri dalam Islam. Kalau kita boleh memimpin orang tapi kita tak boleh memimpin diri, maka kita binasa. Kita binasa. Jadi kita kena tengok bahawa memimpin mestilah bermula dengan memimpin diri. Dan apa maksud memimpin diri ini? Dan Allah gambarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sabda, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Jadi maknanya seorang yang berjuang, yang membina kekuatan, yang berjuang, itu ialah seorang yang bersusah payah. Man jahada. Jahada ni susah payah ataupun yang berjihad. Fi ta'atillah, untuk nafsahu fi ta'atillah. Berjuang melawan dirinya sendiri untuk taat kepada Allah. Jadi memimpin diri maknanya kita nak melawan nafsu yang ada dalam diri kita. Jadi rupa-rupanya kita ni sedang berperang lawan nafsu kita. Yang kita katakan diri kita sendiri tu, nafsu tu. Jadi setelah kita memimpin diri kita, maka nak memimpin keluarga pula, nak memimpin lingkungan kita pula yang luar-luar ni, sampailah kepada memimpin seluruh dunia. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah memberi amanah kepada kita. Jadi kalau kita tak mau, maka jadilah kita seperti iblis. Seperti iblis. Seperti iblis. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi semuanya ikut perintah Allah melainkan iblis. Jadi kalau kita nak protes lah, saya tak nak lah memimpin diri saya tak nak lawan nafsu lah, saya tak nak lawan nafsu, saya tak nak susah payah, saya tak nak, maknanya kita protes. Kita protes kejadian kita, dijadikan kita ni. Maka kita protes dengan siapa? Kita protes dengan Allah. Maka bila kita protes, jadi macam kita, berjadi macam iblis lah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka dia tak mau, enggan, tak mau ikut. Tak mau ikut perintah Allah. Allah perintah tak mau ikut. Maka dia jadi aba, orang protes, orang yang tak mau, enggan. Maka iblis merasakan dirinya itu lebih baik daripada Adam, sehingga dia tinggalkan perintah Allah. Sebab tu hari ini kita nak tengok bahawa
bagaimana kita ini kan adalah merupakan orang yang telah dijadikan oleh Allah, dan dijadikan tu kena nak jadi pemimpin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan pemimpin tu janganlah kita nampak negara je. Semua berebut nak jadi negara sampai lupa. Tengok orang yang nak memimpin, dia berebut nak jadi negara tapi Quran tak baca. Berebut nak menjadi pemimpin negara, semayang tak semayang. Berebut nak jadi pemimpin negara tapi tahajud pun tak buat. Orang yang tidak boleh bertahajud tak boleh jadi pemimpin. Orang yang tak mampu untuk melaksanakan tahajud malam-malam, dia tak boleh jadi pemimpin, tak layak. Kenapa? Kerana dia tidak ada Allah bersama dia. Jadi kita nak kena bina kekuatan kita sampai peringkat kita dekat dengan Allah. Maka oleh itu malangnya kita ada musuh pula. Kita ada musuh. Dalam surah Al-Isra contohnya Allah gambarkan, surah Al-Isra ayat 62 sampai 65. Iblis berkata, terangkan kepada aku, inikah orang yang engkau muliakan di atas diri aku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepada aku sampai hari kiamat, nescaya benar-benar aku akan sesatkan keturunannya. Aku akan sesatkan keturunannya, kata Iblis. Kecuali sekecil, sebagian kecil. Jadi kecuali sebagian kecil ni, kecuali sebagian yang nak duduk dalam dakwah tarbiyah ni, yang nak ikut sunnah Nabi ni. Sekecil memang kecil. Majority ke minority? Minority. Tuhan berfirman, pergilah. Maka barang siapa di antara mereka yang mengikut kamu, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah balasan semua bagi balasan bagi kamu semua, sebagaimana satu balasan yang cukup. Jadi Allah kata, pergi. Engkau tak nak ikut aku tak nak terima apa yang aku perintahkan tadi. Allah firmankan, kamu pergilah. Dan siapa yang ikut iblis akan mendapat balasan Jahannam. Dan bawalah siapa-siapa yang kamu sanggup. Kamu bawalah siapa kamu sanggup antara mereka dengan ajakan kamu. Kerahkanlah terhadap pasukan berkuda pasukan kamu yang berjalan kaki, yang bersekutu dengan mereka, dan tidak akan ada janji yang oleh syaitan melainkan tipu daya belaka. Jadi di sini Allah gambarkan bagaimana syaitan telah bersumpah untuk nak menyesatkan manusia dengan cara apa pun. Dah bersumpah syaitan ni iblis ni. Dan bagaimana digambarkan dalam surah An-Nisa ayat 118 119, saya baca maknanya Dan syaitan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bahagian yang sudah ditentukan untuk saya, dia kata. Dan saya akan menyesatkan mereka. Maknanya syaitan, iblis akan menyesatkan mereka dan membangkitkan angan-angan kosong. Disebut macam mana cara dia sesat? Dia tipu kita. Dia tipu kita dengan angan-angan yang kosong. Kita nampak macam bagus tapi rupanya tak bagus. Nampak macam bagus tapi rupanya merosakkan. Angan-angan kosong. Allah dah gambarkanlah dalam Quran, dalam surah An-Nisa ini. Bagaimana dia kata, saya akan menyesatkan mereka. Iblis akan menyesatkan mereka dan kemudian akan membangkitkan angan-angan yang kosong, cita-cita yang kosong. Nampak macam bagus tapi rupanya rosak. Menipulah. Ini sistem Dajjal yang ada pada hari ni, yang sampai kepada maksima. Sampai orang yang ada agama, yang tak ada ilmu agama, tak ada ilmu agama, orang yang cerdik, orang yang pandai kena tipu. Semua ramai kena tipu lah. Ramai kena tipu. Kenapa? Kerana memang dia membangkitkan angan-angan yang kosong. Jadi kita pun kadang-kadang kena tipu juga Jadi kita nak kena patah balik. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 16-17, Iblis menjawab, kerana engkau telah menghukum aku sesat, maka aku akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jadi Iblis akan menghalangi kita daripada jalan yang lurus. Dan kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Dan kau akan dapat tidak ramai yang taat. Jadi kita ada musuh. Tiap-tiap hari dia buat. Sebab tu semalam dalam tu ada tiba-tiba ada bentuk macam gangguan semalam kan. Dalam Zoom semalam kan. Itu semua perangai-perangai dia lah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya memahami apa yang berlaku di hadapan saya ni. Yang saya berbual dengan saya sama-sama kongsi ni. Tuan-tuan dan puan ada pelbagai background. Ada pelbagai background dan kita tak boleh jumpa jauh, jarak maya, secara maya. Tak boleh jumpa ni payah sikit sebab kita tak boleh nak melihat dengan jelas. Kita boleh rasa-rasa gitu aje. Tapi kan insya-Allah tuan-tuan dan puan, pergantungan kita kepada Allah. Allah akan bantu kita. Memang Allah akan sesatkan kita. Percayalah.
Kan saya ni berhadapan dengan pengalaman kan. Bila kita nak buat program baik ni macam-macam. Antaranya yang paling kerap sekali ialah dia timbulkan lupa dan lalai pada orang yang nak dengar program ni. Lupa dan lalai. Jadi kita dah janji ini tak boleh, contohnya gitulah. Jadi ni adalah merupakan antara bisikan-bisikan syaitan. Sebab tu kita kena ada amalan-amalan, kena membersihkan hati kita. Dan sasaran syaitan ni apa? Di mana sasaran syaitan? Di mana sasaran iblis kepada kita? Sasaran kepada kita ialah hati kita sendiri. Sasaran dia serang kita ni bukan fizikal kita. Sasaran serangan ialah hati. Jadi ini kita kena faham ni pagi ni, bahawa sebenarnya yang diserang kita ni hati kita. Hati kita, hati manusia. Kerana apa? Kerana hatilah yang menggerakkan seluruh anggota badan. Hati ni yang menggerakkan seluruh anggota badan untuk beramal. Bukan akal. Akal pun sebahagian daripada tentera hati. Jadi hati kita ni lah sebenarnya yang menggerakkan seluruh tubuh badan kita. Dan hati kita jugalah yang menghubungkan kita dengan Allah. Yang menghubungkan kita dengan Allah pun hati juga. Hati juga. Jadi sebab tu dia attack hati kita. Dia attack hati kita. Jadi sebab tu nak gambarkan kat sini bagaimana sesungguhnya syaitan dia serang hati kita. Jadi kita kena faham ni. Kita ingat serang pada badan kita, fizikal kita. Dia serang pada hati. Kenapa? Kerana hati dia mengarahkan tubuh badan kita. Dia raja. Dan kerana hati juga boleh hubung dengan Allah. Mata boleh melihat, tapi dia tak boleh berhubung dengan Allah. Bila mata melihat, hati yang bersih, hati yang sedar, hati yang ada cahaya, maka hati itu akan berkomunikasi dengan Allah. Hati akan kata subhanallah, subhanallah, maha suci engkau, ya Allah yang maha hebat. Hati. Jadi yang menghubungkan kita dengan Allah ni hati. Dan yang menggerakkan tubuh badan kita adalah hati. Bagaimana yang Allah firmankan dalam surah Az-Zumar ayat 17-18. Apa firman Allah? Allah menggambarkan, saya perhatikan mana lah, tak banyak sangat ni. Bahawa Allah tidak melihat kepada rupa kamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati kamu. Betul ke ni? Ini merupakan hadis Nabi SAW. Ini hadis Nabi. Hadis Nabi. Dan dalam satu hadis Nabi yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa di dalam tubuh badan anak Adam itu, ala fil jasadi mudghah. Iza saluhat, adanya segumpal darah. Yang kalau segumpal darah itu baiklah seluruhnya pada anak Adam itu. Kalau rosaklah seluruhnya yang ada pada anak Adam itu. Katakanlah, perhatikanlah. Ala wahyal qalb, itulah dimaksudkan dengan hati. Ala fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhat jasad kullu, wa iza fasadal jasad kullu. Ala wahyal qalb. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi gambarkan hati kita raja. Kalau baik semua, kalau jahat. Sebab tu hari ni kalau kita tak ada mood, tak ada apa, hati kita tak ada mood, tak ada apa, maka kita kena check hati kita tu. Dia kena sedang diserang. Mungkin tengah sakit, mungkin sedang nazak. Mungkin hati kita tengah nazak, badan sihat, badan kuat, tapi hati nazak. Nak semayang pun susah, nak baca Quran pun payah, nak berzikir pun malas. Maksudnya hati kita tengah kena serang tu. Semayang tak boleh khusyuk, hati kena serang. Semayang tak boleh khusyuk. Nak puasa pun payah. Puasa rasa payah, susah je. Ataupun ada corruption, tu hati kita kena serang. Jadi peranan hati adalah sangat penting, sehingga kan digelarkan sebagai latifah ar-rabbaniyah. Para ulama kita, Abdul Qadir ni kata latifah rabbaniyah. Dia merupakan satu kelembutan, satu kehalusan ciptaan Allah. Rabbaniyah, ar-rabbaniyah, ketuhanan yang bersifat ketuhanan. Maknanya hati itulah di mana Allah meletakkan nur dia, cahaya dia. Dengan nur itulah manusia akan memperolehi makrifat kenal Allah. Kenapa hari ni kita tak kenal Allah? Hari ni macam-macam. Saya dengar semalam bila kata macam disebut dimaki hamun Tuhan pula, itu macam Israel. Macam Bani Israel maki hamun Tuhan. Maki hamun Tuhan. Ataupun dimaki hamun diri dia sendiri kan. Ataupun dia tak dapat membezakan. Tak dapat bezakan yang mana diri dia, yang mana Tuhan, tak dapat beza. Sehingga dia kata aku ni adalah Allah.
Dia kata aku Allah. Sebab semua ni Allah jadikan, semua ni Allah punya. Ni sebenarnya aku ni Allah. Maka dia kata aku ni Allah. Aku ni Allah, dia kata. Jadi salah. Salah. Jadi mana gambarkan macam kenapa? Sebab dia tak boleh bezakan yang mana khaliq, yang mana pencipta, yang mana makhluk, yang mana yang dicipta. Dia tak boleh beza. Jadi ini pun kadang-kadang syaitan bisik juga. Kita kena belajar. Kita kena belajar betul-betul dengan tentang at-tasawuf ini. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini, sehinggalah apabila seseorang itu bersih hatinya, maka Allah akan memberikan ilmu pada dia, nur, cahaya dan ilmu. Jadi hati kita ni kotor lah, hati kita ni yang tak boleh nak dapat macam-macam ni. Kenapa hari ni kita lemah? Sebab hati kita kotor. Kenapa kita penuh dengan kekurangan, dosa? Hati kita kotor. Hati kita, sebab di dalam hati itu ada sebab al-latifah, al-latifah ar-rabbaniyah, iaitu kehalusan Allah, kehalusan penciptaan Allah, kehebatan Allah ni, halusnya ciptaan Allah ni. Maka hati itu dijadikan. Hati ni cukup halus. Dia bukan fizikal, semata-mata nampak fizikal. Dia merupakan latifah rabbaniyah, yang satu kehalusan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang mana di situlah akan diberikan nur. Jadi hari ini kita tidak ada nur, tidak ada cahaya. Dan apabila kita benar-benar membersihkan diri kita kembali kepada kebersihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada ketika itulah kita akan diberikan ilmu al-laduniyah, ilmu yang datang khas daripada Allah kepada seseorang yang bersih hati ini. Jadi hati ini hebat. Dan sebab itulah di dalam satu kitabnya Abdul Qadir Jalani rahimahullah, dia kata apa? Hati itu adalah tempatnya ilmu hakikat. Hati itu tempatnya ilmu hakikat. Kerana latifatul rabbaniyah itu, iaitu hati itu disebut latifatul rabbaniyah, kehalusan, kehalusan penciptaan Allah SWT. Hati itu tadi mengatur sekalian anggotanya, dan bukan saja sekadar dia boleh mengarahkan anggota, tetapi dia juga boleh menembusi hakikat, menembusi hakikat yang ada. Inilah satu perkara yang kita nak kena rasa dalam kehidupan kita. Dan sebab itulah syaitan dia akan menyerang hati kita, dia menyerang hati kita, dia tutup hati kita ini. Dia macam-macam dia tutup. Kalau cahaya datang, dia tutup. Dia tutup dengan apa? Bisikan. Dia banyak, dia kumpul dalam. Syaitan ni minal jin wal ins, daripada kalangan jin dan manusia. Syaitan ni apa? Apa beza syaitan dengan jin? Wallahu a'lam, secara khususnya, tetapi menurut pandangan mereka yang mengkaji, apa beza syaitan dengan jin ini? Syaitan ini adalah mereka yang telah berjanji setia dengan iblis, berbai'ah dengan iblis. Itu syaitan. Dia dah berbai'ah dengan iblis dan menjadi tentera iblis. Dia ada dia punya organisasi dia ada strukturnya. Sama ada minal jin wal ins, jin pun dia, manusia pun dia. Jadi apabila manusia telah berjanji dengan iblis, maka dia jadi syaitan. Apabila jin telah berjanji dengan iblis, maka dia menjadi syaitan. Jadi syaitan ni ialah yang berjanji dengan iblis lah. Kenapa? Apa kaitan iblis dengan dia? Iblis ni lah yang telah dia bersumpah depan Allah tadi. Dia dah sumpah depan Allah nak sesatkan manusia, maka itu dia janji. Jadi bila dia dah janji ke Allah, maka dia nak cari orang yang akan ikut dia, manusia, minal jin wal ins, daripada kalangan jin dan manusia. Kenapa disebut minal jin wal ins? Yang pertama sekali, jin yang banyak ikut dia. Yang kedua, manusia kurang sikit daripada jin, tapi minal jin wal ins. Jadi syaitan ini dia akan menyerang hati, walaupun dia manusia. Tapi manusia yang telah berjanji dengan syaitan, maka bila dia berjanji dengan syaitan, dia akan menyesatkan manusia. Bermula dengan hati dia. Hati juga disasar, bukan fizikal. Sebab tu dia tak kisah orang Islam semayang apa, tak apa lagi. Tapi dia rosakkan semayang orang Islam tu. Dia rosakkan sedekah orang Islam. Dia rosakkan hati. Dia bermula dengan hati. Dan syaitan ini menutupi hati manusia agar hati itu tidak menerima nur Allah. Dikacau lah, dikacau. Sekarang ni sebab tu masjid ditutup. Saya minta maaf, masjid ditutup, rumah Allah ditutup. Kalau rumah Allah tidak ditutup, dibuka hanya untuk orang tertentu saja. Hanya untuk orang tertentu saja. Orang yang macam mana? Orang yang dah ditutup hati-hati mereka, yang telah ditutup hati-hati mereka. Kalau saya cakap ni marah pula kan. Dia kata anti-vaksin pula. Ada orang gambarkan saya anti-vaksin. Tak pernah pula saya anti-vaksin. Tapi nak sebut kat sini bagaimana apa yang ada pada hari ini menyebabkan kita berhati-hati. Orang berhati-hati itu sebut anti.
Dan sebab itu kita lihat sini bahawa mereka menyerang hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini hadis Nabi. Kan? Saya bacakan maknalah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekiranya jikalau tidak kerana syaitan itu menutupi hati anak Adam, sesungguhnya orang yang beriman akan dapat melihat langit, malakut dan buminya, akan dapat melihat sesuatu yang luar biasa. Jadi hari ini kita tak nampak kenapa hati kita ditutup oleh syaitan. Syaitan bertepuk tangan pada kita hari ini. Syaitan menutupi hati itu dengan mengembangkan nafsul ammarah bisu. Jadi macam mana cara syaitan menutup hati kita ni? Dengan dia memperdalamkan nafsu. Nafsu tu diperdalamkan. Ammarah bisu, nafsu yang membawa kepada kejahatan tadi, yang memang sudah ada dalam diri kita. Jadi itu cara dia. Dia strategi dia, itulah strategi dia. Strategi dia tu. Yang itulah maknanya kalau makan yang sampai kita sayang kat makan tu, seronok kat makanan tu. Kalau kita tidur sampai seronok tidur, tak nak bangun-bangun. Kalau makan tak nak berhenti, sampai boncit perut, tak nak berhenti. Makan kan sampai kenyang. Sedangkan Nabi apa? Sunnahnya makan berhenti sebelum kenyang. Kita makan sampai kenyang. Itu ikut nafsu lah. Makan sampai tersandar, ikut nafsu. Tidur berlebih-lebihan. Tidur tak nak bangun-bangun. Tidur nak bangun sikit je. Masa cuti tidur. Kalau cuti tidur, ada lapang tidur. Itu nafsu. Nafsu. Nabi suruh kurangkan tidur. Nabi suruh kurangkan makan. Nabi suruh kurangkan bercakap. Kita cakap je. Cakap tak kira apa. Cakap. Kalau boleh selagi boleh cakap, cakap. Kita tidak berfikir. Kurang berfikir. Nabi suruh banyak berfikir. Kita kurang berfikir. Kurang berfikir ni ikut nafsu. Ikut nafsu. Jadi macam mana cara syaitan iblis ni, dia punya sekutu dia, manusia dan jin ni, merosakkan umat ialah dengan merosakkan hati umat, hati kita. Dan macam mana dia merosakkan hati? Dia kembangkan nafsu. Yang memang Allah datangkan kepada kita. Kita semua ada nafsu. Semua ada nafsu. Nafsu ni apa? Nak melampau-lampau batas. Itu nafsu. Buat sesuatu nak lampau batas. Jadi bila kita makan sampai kenyang, sampai lebih kenyang, ketahuilah bahawa kita makan ikut nafsu. Kita makan ikut nafsu. Bila kita buat sesuatu berlebih-lebihan, maka kita ikut nafsu. Jadi nafsu ammarah bisu ini adalah satu jalan kejahatan yang memang ada pada manusia itu. Maka nafsu ini akan mendorong kita untuk melakukan kejahatan, nak bersenang-senang, dan akhirnya kita akan terperangkap dengan al-wahn, dunia. Cintakan dunia, hubbud dunia. Jadi sebab itulah kita lihat para ulama menggambarkan kepada kita bahawa syaitan akan masuk ke dalam hati manusia melalui 9 jalan, 9 saluran yang besar. Ini saluran yang dah terbuka, 9 lubang. Yang ini kedua mata, 2 telinga, 2 hidung, mulut, dan juga 2 lubang kemaluan. Jadi ini digambarkan akan masuk di situlah. Itu dia punya highway dia. Highway dia. Sebab itulah bila kita melihat, fahamlah, bila kita melihat yang haram, maka nafsu akan duduk di mata. Dan bila nafsu duduk di mata, maka highway datang, dia akan masuk. Bila kita mencium yang halal, haram sama juga, bercakap yang haram pun sama juga. Sebab tu ada orang tanya saya, macam mana Ustaz, ada orang duk serang Ustaz sekarang ni, macam-macam dia cakap. Saya kata tak apalah kan. Yang masalahnya bila kita tengok, kita terkena fitnah. Kita fitnah, syaitan masuk, iblis masuk, syaitan kita kata syaitan, bisikan tu masuk. Kita bercakap benda-benda yang fitnah, cakap masuk. Jadi sebab tu kita ignore saja. Masya Allah, hari ni ramai betul kita telefon saya. Sejak rumah saya dekat 4-5 orang dah telefon saya. InsyaAllah kita jawab secepatnya. Jadi kita lihat di sini bagaimana syaitan akan masuk mengikut lubang-lubang yang digambarkan. Begitu juga lubang mulut, lubang hidung dan sebagainya, termasuklah lubang kemaluan, 2 lubang kemaluan. Sehingga kan hati manusia menjadi buta. Bukan sakit, buta. Buta, tak nampak cahaya Allah, tak nampak. Ini masalahnya. Kita semayang dengan hati yang buta. Kita puasa dengan hati yang buta. Kita makan, kita baca dengan hati yang buta. Hati kita buta. Dan di sinilah gambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah. Dia kata hasil daripada serangan syaitan itu menyebabkan hati manusia itu akan buta, dan akhirnya dia akan menjadi jahil, tak boleh nampak, tidak boleh nampak cahaya Allah.
walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dipenuhkan neraka jahanam. Majoriti dengan apa? Jin dan manusia. Yang ada hati tak boleh nak faham, ada mata tak boleh melihat, ada telinga tak boleh dengar. Jadi buta. Jadi hati itu buta sehingga tak boleh faham, sehingga akhirnya dia tidak boleh nak mengikuti perintah Allah. Jahil dia daripada sesuatu, jiwanya dikuasai oleh sifat-sifat zalim. Sifat-sifat zalim. Sifat-sifat zalim yang ditunggang daripada hawa nafsu mereka. Seperti apa? Suka membuka rahsia orang. Nombor satu sekali, sifat hawa nafsu ni syirik. Nombor satu syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada benda lain yang kita samakan dengan Allah, ada benda lain yang lebih hebat daripada Allah, mensyirikkan Allah. Yang kedua, zina, terlibat dengan zina. Zina mata, zina telinga, zina mulut, lidah dan sebagainya. Yang ketiga, takbur, kemudian iri hati, dengki, bakhil, melihat dirinya lebih utama, ujub, dan kemudian juga suka membuka rahsia orang lain. Suka selidik orang lain, rahsia dia, kelemahan dia, apa nak cerita kat orang semua. Kalau ada lah kan macam tu kan. Jadi ini juga merupakan hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi gosip-gosip ni hawa nafsu. Suka fitnah orang ni hawa nafsu. Suka ngumpat orang ni hawa nafsu. Suka membawa berita untuk mengadu domba, untuk melaga-lagakan orang ni dengan orang ni. Cerita hak ni, cerita hak tu, supaya orang ni berlaga-laga berlawan pun hawa nafsu. Bohong, dusta, dan segalanya akan menjatuhkan, akhirnya membawa kepada kehancuran dan kehinaan. Jadi siapa ikut nafsu, habis. Siapa ikut nafsu, habis. Sehingga akhirnya nafsu tu menjadi Tuhan dia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernah kamu melihat orang, manusia yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Jadi akhirnya nafsu akan menjadi Tuhan. Jadi hati dah buta dah. Nak tidur, bukan tidur ibadah, tak jadi ibadah kepada Allah. Tidur jadi ikut nafsu. Makan, tak jadi ibadah, makan jadi ikut nafsu. Membaca, tak jadi ibadah. Belajar, tak jadi ibadah. Bekerja, tak jadi ibadah. Segala yang kita lakukan, dia tak jadi ibadah. Kenapa? Kerana dia menjadi hamba nafsu. Tak jadi ibadah pada Allah, tak jadi dah. Maka butalah mata manusia itu. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 46. Kerana sesungguhnya yang disebut buta itu bukanlah buta mata, tetapi buta hati yang letak pada dada. Jadi buta hati itu yang sebenarnya. Jadi hati ni sebenarnya yang sebenarnya yang diserang oleh syaitan. Jadi kita kena faham ni. Kalau kita tak faham yang ni, kita ingat kita dah okey dah. Saya dah semayang dah, saya dah puasa dah, saya baca Quran dah, saya dah beramal dah, saya berzikir dah, saya buat macam-macam dah. Macam-macam saya buat. Rupa-rupanya buat tu Tuhannya nafsu. Tuhannya nafsu. Macam mana kita nak tahu Tuhan tu nafsu? Tuhan seseorang tu nafsu, macam mana nak tahu? Bila dia buat apa yang dia nak, bukan dia buat apa yang Allah nak. Semayang, tapi semayang yang lebih kurang bukan semayang yang kualiti. Semayang tak ada kualiti, itu nafsu lah. Semayang juga, tapi semayang tak kualiti. Kita tak jaga, khusyuk tak jaga. Baca Quran, tak nak baca Quran. Baca Quran bila tentu, bila jadi nak bertanding baru baca Quran. Sedap suaranya, qari dipanggil. Bila ada tandingan baru kita baca Quran. Ataupun kenapa baca Quran? Supaya nak latih kita punya taranum kita. Kenapa? Supaya orang tengok besok kita pandai, kita boleh menang, dapat duit, boleh pergi haji, boleh pergi umrah dan sebagainya. Jadi dia jadi hamba nafsu. Dia bukan jadi hamba Allah, bukan kerana Allah dah. Ini kita melihat pada diri kita lah, jangan kita tengok orang lain kan, diri kita. Sehingga akhirnya dia akan jadi buta, dan kemudian dia akan menjadi hamba kepada syaitan, kepada nafsu tadi. Dan jiwa itu akan menjadi zalim. Jiwa itu akan menjadi zalim. Dan penyakit ini sekiranya tidak diubati, dia akan membesar. Itu bahayanya. Bukan kita je, dia akan membesar. Bukan satu je, bukan mata je, dia akan membesar. Penyakit itu akan merebak dan tumbuh membesar. Allah firman dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Dalam hati orang-orang yang kafir, yang munafik itu, orang yang ada penyakit.
marad. Lalu Allah tambah lagi. Maksudnya penyakit tu bertambah. Kalau kita tak rawat, bertambah. Kita tidak faham macam mana nak membersihkan hati kita, dia akan bertambah. Akhirnya menjadi orang-orang yang mendapat azab yang pedih. Walahum azabun alim. Akhirnya mereka akan mendapat azab yang pedih. Bima kanu yakzibun, kan? Kerana keadaan mereka itu mengikuti kekafiran, kerana mereka itu berdusta, tak mau mengambil kebenaran, menutup kebenaran, kafir tadi. Kemudian kita lihat di sini dalam surah Taubat pula ayat 125, Allah gambarkan apa? Adapun orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit. Kalau hati kita dia ada penyakit, macam mana nak tahu kita berpenyakit, tuan-tuan? Senang aja. Semayang tak khusyuk, penyakit dah tu, sakit dah tu. Semayang tak rasa seronok semayang, tu sakitlah hati kita. Kita tak sayang Allah, sakitlah sebenarnya hati kita tu sedang berpenyakit. Kita tak sayang Allah, kita sayang dunia lebih daripada sayang Allah. Itu hati sedang berpenyakit dah tu. Kita tak boleh rasa redha dengan qada qadar Allah, tak boleh redha, tak boleh sabar, tak boleh tenang. Hati kita tengah sakit dah tu. Itu dia punya tu. Kita tidak boleh berzikir pada Allah, susah nak zikir, hati tengah sakit dah tu, tengah berpenyakit hati tu. Jadi Allah gambarkan, kan, ada pun orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Siapa dia? Kita lah. Jangan tengok orang lain, jangan tengok orang yang sana-sana luar-luar, tak, tengok kita. Ada pun orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka bertambah kotorlah di atas kotoran-kotorannya, sehingga meninggal dunia dalam keadaan kafir. Siapa yang tak ubat, tak rawat penyakit-penyakit hati tadi, akan mati dalam keadaan kafir. Bukan saya sebut, Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 125. Allah berfirman ni. Ini bahaya ni. Sebab tu kita nak kena faham, di akhir zaman ni kenapa sikit sangat orang. Sebab ramai orang tak faham dia sedang diserang. Sebab tu konsep Al-Harbun ni peperangan. Dia bukan hanya sekadar peperangan peluru je. Orang nampak sakit kan, orang nampak kena bom mati di Palestin, di Syria, nampak dia. Di Malaysia kena serang juga sebenarnya. Sampai kita tak boleh khusyuk semayang. Kita dengan Allah ada krisis, bergaduh dengan Allah. Bayangkan kalau kita bergaduh dengan jiran kita. Kita bergaduh dengan jiran kita, kan, marah kat dia lah apa sebagainya, kan. Dia pun marah kat kita, dia dengki kita, buat macam-macam. Dia campaknya darah, dia campaknya najis kat tempat kita, buat macam-macam. Apa kita nak buat? Kita nak buat lalas, kita kata aku pindah. Itu dengan jiran, itu pun jumpa sekali-sekali kan. Kalau kita krisis dengan Allah macam mana? Kita bergaduh dengan Allah macam mana? Kita bersalah sangka dengan Allah macam mana? Bukan kita kata bergaduh dengan Allah, manusia ni bukan satu hari dua hari, tak. Setiap saat dia bergaduh. Kenapa? Hatinya sakit, hatinya berpenyakit. Dan sebab itulah bahayanya penyakit hati ini, yang mana telah dihembuskan oleh syaitan, yang telah dibisikkan oleh syaitan, dikurung oleh syaitan dan dipenjarakan. Sehingga antara hadis yang digambarkan Rasulullah ialah bahagian jihad yang utama ialah seorang itu melawan nafsunya. Sehingga Rasulullah kata apa? Al-mujahid, orang yang berjihad itu man jahada nafsahu, iaitu orang yang berjihad lawan diri dia sendiri, nafsu dia, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hari ini kita nak kena rasa itu. Jadi musuh kita yang paling hebat sekali ialah nafsu yang dikuasai oleh syaitan. Musuh yang paling hebat. Jadi ini kita nak kena rasa. Kita rasa. Jadi sebab itulah, bagaimana nak membersihkan diri kita ini? Maka nak membersihkan diri kita ini dan menolak segala hawa nafsu yang dikuasai oleh syaitan tadi itu, hukumnya, apa hukum bersihkan diri ni? Apa hukum jadi orang yang membersihkan ni? Hukumnya adalah wajib ain, fardu ain. Maknanya setiap orang kena buat. Tak boleh. Tak boleh kita biarkan, mudahkan. Sembayang yang tak meningkatkan sembayang, meningkatkan ikhlas, meningkatkan khusyuk, hukumnya wajib. Kenapa tidak? Kalau tidak, nanti dia berpenyakit. Allah dah bayangkan, kalau kita tak bersihkan diri kita, hati kita tidak terbiah sungguh-sungguh, hati yang berpenyakit itu akan berkembang. Penyakit akan merebak. Mula-mula kat mata, sampai ke telinga, sampai ke hidung, sampai ke mulut, sampai ke, dia merebak. Macam penyakit merebak lah kita hari ini dah berhadapan dengan penyakit. Maka membersihkan hati dan menolak kehendak, mengawal, kontrol hawa nafsu, hukumnya fardu ain. Setiap orang kena buat. Ini hukum dia, kena buat ni, bukannya main-main. Tetapi ia adalah merupakan satu yang susah,
kerana kita tak nampak dia secara fizikal, dan kerana dia ada dalam diri kita. Itu susah, benda yang kita tak nampak kan. Jadi itu susah sikit lah. Jadi sebab itu kita melihat bagaimana orang-orang kita, bagaimana kita perlu membersihkannya, membersihkannya. Jadi untuk bersih itu, maka salah satunya adalah zikrullah. Zikrullah dengan makna qurb, dengan makna untuk mendekati Allah, dengan makna sakinah, membina kekuatan tenang, dengan makna fana dan mengenal Allah, ma'rifat. Zikir yang bukan hanya zikir macam biasa-biasa, tapi zikir dalam rangka untuk kita membina kekuatan kita. Jadi ini yang kita akan sebut. Tapi insya-Allah kita akan berperingkat lah hari ini, besok, lusa sebagainya, insya-Allah. Jadi untuk itu maka kita kena faham, maka membersihkan diri itulah yang digambarkan sebagai at-tasawuf. At-tasawuf itu satu cabang daripada ilmu Islam yang mana menghuraikan tentang adab-adab dan akhlak untuk kita membersihkan diri kita, melawan nafsu. Musuh kita nombor satu, nafsu yang telah dikacau, dibisik oleh syaitan tadi. Jadi sebenarnya tasawuf ini adalah merupakan satu yang kalau pada zaman sahabat-sahabat dahulu, zaman sahabat baginda dahulu, tidak adalah dikata ilmu tasawuf ni, tak ada. Ni ulama-ulama dihurai. Jadi maknanya zaman Nabi tak sebutlah ni ilmu tasawuf, ni ilmu, tak ada zaman tu. Tapi bila kita telah pergi jauh, orang dah mula ada penyakit gini, maka ulama-ulama pun memecahkan ilmu-ilmu tu. Dan apakah yang kita lihat di zaman Nabi dulu? Zaman Nabi dulu dia tidak adalah disebut ini kita nak belajar tasawuf ni, hari ni tajuk kita tasawuf, tak ada. Nabi tak sebut macam itu. Tetapi yang ada ialah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memproses sahabat-sahabatnya supaya menjadikan akhlak yang zahir dan akhlak yang batin itu supaya sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW, sesuai dengan akhlak Islam. Kita nak buang akhlak yang kotor, ganti dengan akhlak yang baik. Itu proses dia berjalan. Jadi zaman Nabi dulu tak sebut ini ilmu tasawuf ni, tak ada. Tapi proses tu ada, proses tu ada. Dan inilah yang digambarkan oleh para ulama kita mengenai perkataan tasawuf itu tidak dikenali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada orang kata ini bid'ah ni. Bid'ah ni, belajar tasawuf ni bid'ah, dia kata. Kenapa bid'ah? Nabi tak sebut tasawuf, belajar tasawuf, tak ada. Hari ni kita belajar subjek tasawuf sebab Nabi bukan nak melahirkan PhD macam yang cakap tu. Nabi bukan nak melahirkan master macam yang cakap tu. Nabi nak melahirkan mukmin yang sadiq, mukmin yang sebenar. Sebab itulah ilmu ini tidak diberikan, tidaklah dipanggil lah, tak ada panggilannya, tak ada namanya, tak ada. Tetapi setelah kita melihat perkataan tasawuf itu tidak dikenali pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, tapi latihan-latihannya, prosesnya, pembersihan dirinya, membina kekuatan zahir dan batin dengan akhlak-akhlak yang terpuji, membuang akhlak yang buruk, itulah di proses yang disebut sebagai pembersihan. Tasawuf, proses pembersihan. Jadi ulama-ulama yang sebab tu kita nanti ada orang kata bid'ah, memanglah zaman Nabi tak ajar begitu kan? Bukan tak ajar, Nabi tak sebut. Sebab pembahagian ilmu tu pendetailannya kemudian. Dan sebab itulah sebut sini bagaimana dalam hal itu maka baginda sejak awal-awal lagi ketika menerima agama Islam, itu taklif agama Islam, melaksanakan perintahnya, sebenarnya lah Nabi bertindak sebagai murabbi dan mursyid. Nabi bertindak sebagai murabbi, mursyid, mu'alim, sebagai yang mendidik, murabbi, mursyid, orang yang membawa cahaya, mu'alim, yang memberi ilmu kepada sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat baginda terima dia. Ini penting. Sahabat Nabi terima Rasulullah SAW sebagai murabbi mereka, sebagai mursyid mereka, sebagai mu'alim mereka. Dia terima. Tunduk bila Nabi sebut, dia tengok, dia dengar, dia ikut. Ini disebut wasilah. Yang kita bincang semalam, al-wasilah. Wasilah ni mana apa? Kaedah, jalan, terbiah, proses, program. Yang mana murid itu, salikin itu, orang yang mengikuti jalannya itu, mutarabbi itu, orang yang dididik itu menyerahkan hatinya, fikirannya, dirinya kepada proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut tadi. Jadi kalau istilah-istilah ulama-ulama yang akhir mutakhir tak tahu, dia panggil wasilah. Dalam Quran ada, ayat Al-Quran. Dia sebut kat sini, inilah yang dilakukan. Sahabat-sahabat mengiktiraf, mengakui, menyerah, tunduk kepada
proses tarbiyah, program tarbiyah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun nak kena ada juga proses itu, program tu. Kita kena ada juga murabbinya, kena ada juga mursyidnya. Orang yang boleh membawa kita kena ada. Kalau tidak ada, kita nak ikut siapa kan? Takkan nak ikut Google aja kan? Semua Google aja. Kan? Semua tengok Google. Google tu siapa punya? Google tu Bill Gates punya. Ataupun Google ni Zionis punya. Kita pun ikut aja dia. Kita rasa kita dah pandai dah. Kan? Macam belajar hadis. Dia dah hafal hadis daripada Google. Hafal hadis daripada kitab. Tak ada guru seorang pun, tak ada cikgu, tak ada mursyid. Dan orang yang guru itu mestilah orang yang pernah melalui proses juga. Bukan dia sembarang gitu aja, dia melalui proses baru dia boleh mengajar kan. Baik. Atau baru boleh mendidik kan. Jadi perbezaan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, apa juga yang menjadi masalah, apa juga yang menjadi kesulitan, maka ada wahyu. Itu perbezaan dia. Jadi sahabat-sahabat ada masalah, Nabi SAW akan mendapat petunjuk wahyu direct daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sinilah kita lihat perbezaan daripada zaman kita. Jadi sebab tu para ulama kata, kita hari ni nak kena kaji benda ni supaya benda ni boleh disusun, diatur sesuai dengan masalah-masalahnya. Sebab masalah yang hari ni tak sama orang-orangnya kan. Jadi sebab tu disebut tasawuf itu sebagai proses untuk membersihkan adab dan akhlak. Jadi ada macam ni. Jadi saya nak bacakan sedikit perkataan-perkataan yang ditulis oleh para ulama kita, para ulama kita tentang pembersihan diri ni, supaya kita faham. Jadi bila kita zikir, hari ni kita duduk zikir, kita tak faham. Zikir, kita ingat zikir tu dah automatik jadi baik dah. Belum tahu, dia kena ada bimbingan. Kenapa? Kalau tidak dia akan buat benda yang bercampur-campur. Dalam tu ada jin pula tiba-tibanya. Dalam tu ada mimpi pula tiba-tibanya. Mimpi, belajar dengan mimpi. Belajar dengan jin contohnya, jadi masalah lah. Jadi masalah. Berkata salah seorang namanya As-Sakti, dia kata apa? Tasawuf adalah nama bagi 3 unsur. Jadi salah seorang daripada ahli sufi yang salah seorang ulama sufi kata apa? Tasawuf ada 3 unsur. Yang pertama, orang yang tidak mengalahkan cahaya nur, makrifatnya akan cahaya waraknya. Orang yang tidak mengalahkan cahaya, orang yang tidak mengalahkan cahaya nur, makrifatnya akan cahaya waraknya. Jadi yang pertama sekali, orang-orang yang ada cahaya sehingga boleh mendapat makrifat dengan kerana warak dia. Warak ni maknanya berhati-hati lah, dengan takwa. Ada cahaya. Jadi orang yang membersihkan diri ni, hati dia akan ada cahaya. Yang kedua, orang yang tidak memfatwakan ilmu batin yang bertentangan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dia tak cakap tentang ilmu-ilmu yang spiritual ni, yang kebatinannya, yang bertentangan Quran dan Sunnah. Yang pertama, orang-orang yang akan membawa cahaya dengan hasil daripada makrifatnya, hasil daripada waraknya dia, makrifatnya dia. Subhanallah. Nombor 1. Nombor 2, orang yang tidak memfatwakan ilmu, tidak mengajar, tidak memberitahu ilmu-ilmu yang batin yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bila bertentangan dengan syariat Islam daripada Quran dan Sunnah, maka itu bukan tasawuf. Itu bukan tasawuf. Itu adalah satu yang mengotorkan kita lagi. Nampak macam tasawuf. Zikir la ilaha illallah 100,000 kali. Contoh kan, 100,000 kali zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi di dalam tu ada unsur-unsur lain. Ada unsur pemujaan guru, pemujaan jin dan sebagainya. Ini bertentangan. Dan orang yang karamahnya tidak dibawa melanggar larangan Allah. Jadi orang ni ada kemuliaan, karamah. Tapi karamah tu tidak melanggar syariat Allah. Jadi kita nampak, oh hebat dia boleh jalan atas air, boleh terbang, boleh apalah, boleh hilang lah, boleh ada 2-3 tempat dalam satu masa. Macam-macam lah mungkin, mencari adat. Maknanya ni orang baik ni, orang mulia ni, wali ni. Contoh kita cakap itu kan. Tetapi dia mengajak satu yang melanggar syariat Allah. Ini bukan tasawuf. Ini bukan tasawuf. Nampak macam hebat sebagainya, tapi dia mengajak melanggar syariat. Tak boleh. Tak boleh. Ini bukan tasawuf. Jadi yang dinamakan ni ialah orang-orang yang ilmu makrifatnya. Jadi orang yang bersih hati ni ialah orang yang ilmu makrifatnya kenal daripada Allah SWT, tidak mengalahkan syariat.
Maknanya orang yang bersih hati ni, zikir lah apa sebagainya ni, tidak mengalahkan syariat, tidak mengalahkan Quran. Kalau dia mengalahkan Quran sunnah, maka itu bukan tasawuf, itu sihir. Itu sihir kan. Ilmu tasawuf tidak melanggar Quran. Ilmu tasawuf tak boleh langgar Quran, tak boleh. Tak boleh melanggar hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki karamah, nampak karamah hebat dia, boleh buat macam-macam benda yang gaib, dia boleh sebut benda yang tak pernah sebut, gaib. Maka dia tidak akan melanggar larangan Allah. Kalau dia langgar larangan Allah, tak boleh. Tak boleh terima. Itu bukan tasawuf, itu sesat. Ini kita kena bincang benda ni dulu, sebab sekarang ni macam-macam ni. Sekarang macam-macam underground, macam-macam dia. Tiba-tiba mengucap dua kalimah syahadah, ada tambah-tambah benda lain pula. Kan tambah-tambah benda lain. Jadi kita nak kena tengok balik. Jadi tasawuf ni walaupun dia bersih, dia hebat makrifat dia, dia kenal Allah, walaupun dia bersih, dia kata ada karamah, dia ada keajaiban. Ada keajaiban tetapi tidak melanggar syariat. Contoh saya bagi satu contoh di Melaka. Saya tak tahu apa nama ilmu ni, tetapi salah seorang pelajar saya dulu, salah seorang pelajar engineering, pelajar masa di UIA dulu, dia punya rambut blonde, blonde. Kemudian dia cakap-cakap, akhirnya saya tahulah dia ada ikut satu ajaran di Melaka. Saya pun panggil dia, panggil nak bual-bual dia, nak tanya apa macam mana. Dia pun ceritalah guru dia tu, guru dia mengajar zikir sebagai ada karamah. Guru dia ada karamat, boleh macam ini, boleh macam itu. Dia ceritalah keajaiban, sehingga dia kata guru ni dah sampai satu tahap boleh bercakap dengan Allah. Boleh bercakap macam Nabi Musa AS, boleh bercakap dengan Allah. Duduk dalam kelambu lah tu, duduk dalam kelambu cakap dengan Allah. Macam ada wahyu, ada wahyu pula kan. Dan kemudian gurunya itu dia boleh ada magic, dia ada karamah, magic lah. Karamah ni benda yang mencari adat. Dia kata tangan ni kosong, dia tutup tangan dia, dia buka tangannya, ada benda dalamnya, tak kira apa kan. Dia ambil satu kotak tu kosong, tak ada apa, kosong kotak tu. Kemudian tiba-tiba dia panggil seorang murid dia, dia pun ambil kotak tu kosong, tutup kosong, dia tutup kotak tu, tutup betul. Dia pergi ke orang tu, cuba buka kotak tu, ini hadiah untuk kamu. Dia buka-buka, ada benda dalam tu, ada benda macam hebat lah. Tapi dia melanggar syariat. Dengan lelaki perempuan tak ada adab, tak ada apa kan, boleh belasah aja. Kemudian nak minta ampun, nak dosa. Katakan dia kata kamu ni berdosa, maka kamu kena infak, kamu kena bersedekah. Apa sedekah kamu? Kereta kamu tu kena buang ke dalam sungai Melaka, kena buang dalam sungai. Maka pengikut dia, kereta tu dia infak, kereta pergi buang kat sungai. Buat apa buang kat sungai? Nak bagi jin makan ke apa? Jadi benda-benda macam itulah. Jadi karamah dia, makrifat dia, karamah dia pun tak boleh langgar Quran, tak boleh melanggar syariat Quran. Itu bukan tasawuf, itu sesat. Itu sesat. Jadi sebab itulah daripada perkataan ini tadi itu, maka kesimpulan buat ilmu tasawuf tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ini saya nak jawab soalan semalam Zila semalam. Ilmu tasawuf tidak boleh melanggar syariat. Tak boleh melanggar syariat. Jadi syariat inilah sebagai perkara yang perlu kita faham. Iaitu seperti contohnya dalam ibadah, sembahyang, puasa, haji. Jadi sembahyang, puasa, haji, zakat ni semua ni, syariat ni kena buat, jangan tinggal. Oleh kerana saya ni dah tinggi sangat martabat saya, maka saya tak perlu sembahyang dah. Sembahyang pakai niat je. Sembahyang pakai niat je. Boleh tak sembahyang pakai niat? Ada orang yang boleh sembahyang pakai niat. Betul gitu? Tak betul lah. Tak betul. Walaupun hebat dia macam mana. Kenapa? Tasawuf saya dah tinggi, saya dah bersihkan diri saya dah dekat dengan Allah, saya boleh sembahyang pakai niat. And innamal a'malu binniat, semua amal bermula dengan niat. Niat cukup. Niat cukup. Tak payah fizikal, tak payah syariat lah. Saya dah tinggi dah. Ini salah, ini sesat. Tidak boleh. Jadi tasawuf itu mestilah kita pastikan. Menurut Dr. Zaki Mubarak mengatakan bahawa tasawuf itu mesti ada asal. Sebab tu dia ada sanad. Sebab tu dia ada guruannya, tali guru daripada sampailah ke sahabat, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sekadar kita ambil ke Google dia. Ambil kat Google tak ada guru ni, menjadi masalah. Jadi masalah. Baik. Jadi adalah banyak-banyak lagi di sini, tapi saya cuma nak sebut beberapa perkataan-perkataan
daripada ulama-ulama yang kita yang ada di sini, kita saya sebutlah supaya kita boleh faham, boleh faham. Okey, antaranya pendapat Abu Hamid Al-Hariri. Rahimallah, bagaimana dia kata at-tasawuf itu muraqabatun ahwal wa luzumul adab. Tasawuf itu ialah sentiasa menjaga keadaan kita untuk ingat Allah. Maksudnya pembersihan diri ni saya sebut dulu sebelum kita masuk bab zikrullah ni. Sebelum kita masuk bab amal, kita kena tahu ni. Maksudnya tasawuf itu pembersihan diri itu dikata adalah sentiasa menjaga keadaan supaya keadaan kita terikat dengan Allah. Sentiasa terikat dengan Allah dan dengan beradab dan melazimkan adab. Maksudnya berakhlaklah baik. Jadi tasawuf ni bukan sekadar zikir. Zikir bukan tasawuf. Zikir ni ialah tariqah, kan. Jadi tasawuf ni suatu yang sentiasa berada bersama Allah, mengingati Allah dan beradab dengan adab. Kemudian dalam kata-kata yang lain, tasawuf hendaknya anda tidak memiliki sesuatu. Tasawuf ni bersih ni kita kan, sehingga kita merasakan bersihnya diri kita sehingga kita rasa kita tidak memiliki sesuatu. Tidak memiliki sesuatu dan kita tidak dimiliki oleh sesuatu. Maknanya bukan makhluk milik kita. Kita ni tak ada apa, makhluk tak ada apa, tak bukan milik kita, kan? Kita ni punya bersih, kita ni hamba Allah, kita dengan Allah sahaja. Jadi kalau kita uraian panjanglah ni Baik, kita baca lagi lah beberapa kata-kata. An-Nawawi rahimahullah dia kata apa? Tasawuf bukannya bentuk-bentuk ilmu yang bersusun-susun, tetapi adalah budi pekerti akhlak. Jadi yang kita tahu ni bukan ilmu yang banyak sangat ilmu sebagainya, tapi ia adalah akhlak. Sebab itulah Allah ni Maha Adil. Allah nak bagi kita sesuatu yang terbaik. Dia bukan tengok orang tu pandai tak pandai, tapi dia tengok orang tu ada akhlak tak ada akhlak. Ada ilmu dengan ada akhlak. Ada ilmu tak ada akhlak, Allah tak pandang. Akhlak tu yang Allah pandang. Jadi orang tak pandai, tak cerdik, tak ada PhD, tak ada master, tak masuk universiti, tak sampai SPM pun, dia ada akhlak, maka Allah SWT di sisi Allah tinggi nilai dia. Ini akhlak tu, adab. Berkata Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Qatani, dia kata tasawuf itu ialah kebersihan hati. At-tasawuf itulah safatun wa musyahadah, iaitu dia bersih hati dan menyaksikan Allah. Maksudnya dia boleh mengenali Allah. Musyahadahnya boleh melihat Allah. Melihat Allah bukanlah dengan mata kita, melihat Allah dengan basirah hati kita. Boleh mengenali perbuatan Allah, mengenali sifat Allah, nama Allah dan sebagainya. Jadi maksudnya tasawuf ini kebersihan hati yang bersih. Hati yang bersih. Ja'far Al-Khalili rahimahullah dia kata apa? Tasawuf itu menempatkan diri dalam sifat kehambaan. Tasawuf itu menjadi hamba Allah dan keluar daripada sifat kemanusiaan. Tak jadi manusia, jadi hamba Allah. Memandang benar Allah dalam turun dan melihat Allah, atau memandang Allah ni sebagai hak, sebagai Rabb, sebagai ilah. Maksudnya dia tidak melihat diri dia sebagai manusia pun, tapi dia melihat diri sebagai makhluk, hamba Allah. Begitu. Maknanya bersihnya dia sampai dia rasa kalau dia rasa manusia, dia mulia daripada ulat taib pula, tak ada pun, semua tu Allah punya. Jadi dia melihat dirinya sebagai makhluk Allah. Bersihnya sampai dia melihat makhluk Allah. Ini adalah antara perkara-perkara lah yang disebut ramai, banyak lagi lah perkataan-perkataannya ini. Mungkin ada antara saya nak petik je lah apa yang buat sini. Jadi apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, contohnya Imam Ghazali, Imam Ghazali kata apa? Jalan at-tariqut taqdimul mujahadah. Jalan tasawuf ini, macam mana kita nak bersihkan diri kita? Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, at-tariqul taqdimul mujahadah. Jalan tasawuf itu adalah mendahulukan, mengutamakan mujahadah, bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu. Bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu dan beribadah. Jadi jalan tasawuf ni ialah mujahadah. Mujahadah namanya bukan beramal.
Bukan sekadar kita zikir, sekadar, tapi bersungguh-sungguh, bersusah payah, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam memerangi nafsu. Memerangi nafsu dan beribadah, bersungguh-sungguh. Itu maksud tasawuf dia. Jalan dia. Ini Imam Ghazali sebut, kan? Dan menghilangkan segala sifat yang tercela. Jadi melawan nafsu untuk beribadah, melawan nafsu untuk beribadah bersungguh-sungguh tadi, dan juga nak menghilangkan sifat tercela, sifat-sifat yang mazmumah, yang rosak, yang dosa tu. Bersungguh-sungguh nak buang. Buang. Dan memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan menghadap penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada kemahuan Allah, iradah Allah. Apa yang Allah perintah kita buat semua. Apa yang Allah larang kita tinggal semua. Jadi tasawuf ni adalah jalan bersungguh-sungguh. Jadi siapa yang kata dia nak ikut, nak membersihkan diri tapi tidak bersungguh-sungguh, maka dia belum faham maksud tasawuf lagi. Belum faham maksud tasawuf. Kata Imam Ghazali, bersungguh-sungguh al-mujahadah. At-tariq taqdimul mujahadah. Iaitu satu jalan yang didahulukan, diutamakan bersungguh-sungguh. Dalam perkara apa? Yang pertama, nak perang hawa nafsu. Dia guna perkataan perang hawa nafsu. Dan kemudian untuk beribadah, ibadah nak sembahyang, puasa dan sebagainya. Dan kemudian untuk hilangkan sifat tercela. Apa yang kita buruk kita ni, kita kena buang, itu maksud tasawuf. Tasawuf secara umum lah. Secara umum banyak lagi lah sebenarnya. Ada yang ada di sini yang mungkin kita akan tengok daripada peringkat ke peringkat, dan sehingga kita akan sampai kepada maksud zikrullah. Sebab apa penting kita faham perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana di akhir zaman ini, terutamanya di zaman kebangkitan ini, kita akan berada di kemuncak fitnah. Apa kemuncak fitnah ni? Kemuncak fitnah ni ialah kemuncak kesesatan, kesusahan. Hati yang akan membawa pada kesesatan. Sampai orang tak perasan dia sesat. Jadi kita akan berhadap. Sebab tu kita kena faham benda daripada awal. Kemudian kita tengok satu-satu sampai bila zikir kita, bila amal kita, bila kita ada jalan-jalan tadi, kita akan dapat menghayatinya dengan kebersihan hati. InsyaAllah, kalau ada kesempatan kita akan sambung pada masa-masa yang akan datang berkenaan dengan perkara ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk memahami apa yang cuba disampaikan, apa yang telah dibawa oleh ulama-ulama yang terdahulu daripada kita berkenaan pembersihan jiwa, insya-Allah. Ini adalah satu tajuk yang agak kritikal pada hari ini untuk kita sampai, sehinggalah di akhir nanti kita akan bincang-bincang sampailah kita akan sampai satu peringkat, kita akan melihat pula kedahsyatan, bagaimana dahsyatnya kalimah-kalimah al-haq ini, kalimah-kalimah al-haq ini, kalimah-kalimah zikrullah ini, dahsyat kalimah zikrullah ini. Kita akan bincang tajuk itu. Tapi itulah lah, maknanya lepas daripada kita faham tentang tasawuf, macam mana kita nak tengok hati kita dulu. Sekarang nak tengok hati kita. Tengok kalau kita tahu hati kita berpenyakit, kita nak rasa kita berpenyakit, kita tengah sakit sekarang ni. Jadi bila sakit ni kita kena bersih, nak kena bantu, nak kena baiki. Bila dah baiki tu besok anda faham yang ni, barulah kita masukkan dengan amalan-amalan. Barulah jadi amalan-amalan yang ada kekuatan. Kalau tidak, kita beramal, kita buat aja, kita tak tahu kan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah izin kita untuk membina diri kita, menguatkan diri kita, insyaAllah, supaya mudah-mudahan kita dapat menghabiskan perkara-perkara yang penting sebagai ilmu untuk kita jadikan cahaya, insyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi jalla wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahazat ala nusrati syariatik wa sikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syarah sururaha bifaidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahliha bima'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المعصم والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك إن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah tuan-tuan dan puan, kalau ada kesempatan malam ni kita akan buat satu FB online kalau sempat kalau tak sempat kita buat besok insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.